tu, yang strength tu dia jadi weakness pula. Ataupun yang weakness tu dah jadi strength, okay? Dan strength tu dah bertambah ke ataupun strength tu berkurang ke, okay? Ataupun yang weakness tu bertambah. Kalau weakness tu bertambah, memang something wrong lah, kita tahu ni kan, okay? Secara personal secara personal, okay? Bukan secara group, okay? So strength of financial planning, financial advisory, punya industri ataupun sektor ataupun even career, okay? Sebenarnya this is the future, okay? We are dealing macam mana F&B tu, okay? F&B, food and beverage kan, orang nanti hari kena makan tu, okay? Kita ni deal dengan benda kewangan yang orang hari-hari guna duit, betul? Ada tak guna duit lagi hari ni? Ada yang tak spend duit lagi hari ni, okay? Walaupun mungkin literally bukan kita keluarkan duit dari pocket ataupun transfer ataupun scan daripada account, kita memang akan spend juga, betul ke tidak? Okay? So kalau kita bawa kereta, okay, kita punya fuel, okay, memang kita dah spend dekat situ. Okay? Dan naik komuter, okay, hantar anak sekolah dan sebagainya, semuanya memang masa berdetik tu sekali dengan duit, betul? Walaupun kita tidur, okay, tapi ingatlah kipas dengan ikon tu bergerak tu duit. Semuanya expenditure, okay? Kalau boleh lari daripada duit. So manusia memerlukan makanan dan minuman, of course, tempat tinggal dan sebagainya, okay? Begitu juga dengan manusia ni, memang dia deal dengan duit ni like every second, every breath, okay? Memang tak boleh lari, okay? Jadi benda berkaitan dengan duit ni manusia memang perlukan sangat untuk uruskan dia, untuk cari solusi dia, untuk uruskan risiko dia, okay? Dan juga masalah-masalah kewangan dia mesti ada punya, okay? Jadi adakah masalah-masalah isu-isu kewangan ni, okay, akan hilang daripada manusia? Macam mana manusia tak perlu makan dah? Tidak kan? Okay? Jadi isunya maknanya solusi tu tetap diperlukan, okay? Cumanya kita perlukan pembaharuan lah, okay? Dari segi kita punya produk offering, okay? Dan apa yang kita buat ni bukan sahaja benda keperluan, tapi kita offer service, okay? Yang mana service future punya service, okay? That's why walaupun mungkin, okay, semua orang perlu takaful, okay? Bayrat, okay, yang memang kaya sangat tu, okay, memang dia tak perlukan takaful pun, betul ke tidak? Okay? Kata income replacement, duit berjuta lagi tak habis makan kan, makan beberapa generasi pun tak habis. So bayrat dia memang tak perlukan takaful, okay? Dia masuk hospital pun, hospital tu dia punya, betul? Mana kata kaya betul kan, macam Batman kan, bought the bank. Macam mana nak hilangkan hutang rumah Mark Superman tu, okay? Dia beli bank tu terus, okay? Tengok kan cerita tu kan. Batman and Justice League apa benda tu kan, okay? Batman versus Superman, okay? Okay, so walaupun benda ni benda yang common orang nak, tapi kita kena beranjak ke depan dengan kita expect benda perubahan-perubahan, okay? Yang mana benda ni akan menjadikan kita, kalau boleh competition ataupun competitor ataupun rival proof, okay? Yang mana kita nak make sure kita ni sentiasa outstanding. Kalau pun kita jual takaful ataupun kita provide service takaful, okay? Takaful consultant, takaful advisor, first kita kena cari provider yang memang senang nak jual dan appeal to most of kita punya customer segment. Boleh faham? Okay? Kalau kita memang target nak target kata yang high net worth, yang memang nak plan investment tu, okay, maybe ada company yang sesuai yang itu, okay? So kita maybe jadi advisor untuk yang itu, okay? Tapi kalau orang baru nak bermula, kemudian nak go to market M40, okay? M40 normal level marhain yang bekerja, okay? So that kita fokus kepada banyak polisi tu daripada single polisi big value. Kita fokus kepada banyak polisi, maka kita akan fokus kepada company-company yang memang bagi that value, okay? Hence kenapa kita pilih company yang kita ada sekarang lah sebagai one of kita punya agency yang memang memudahkan untuk orang ataupun advisor jual. So
First adalah cari produk yang memang dekat dengan customer segment kita. Dan dengan customer segment kita tu pun, which is the majority of the population pun, nak capai MDRT pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita do the right strategy. Kemudian yang kedua, of course, bila kita nak stand out daripada competition dan sebagainya, daripada jual satu baik kita boleh jual semua, betul ke tidak? So hence yang far ni, sama ada nak upgrade atau nak maintain dekat kita punya agency, tak ada masalah. Sebab dua-dua pun ada strength yang kita dah fikir for the future. So yang far ni kita boleh buat banyak. So memang of course stand out lah. But the next level, macam mana kita dekat far ni, kita nak bersaing sama far ataupun sama far company. Yang itu pun kena ada forward thinking juga, betul? Jadi kat situ, I think secara mungkin organisasinya telah difikirkan lah. Maksudnya TXIWP macam mana nak stand out telah difikirkan, blueprint dia. Tapi kita secara individunya, kita pun kena ada kita punya strength kita, betul ke tidak? Macam mana kita nak stand out daripada far-far yang lain, ataupun macam mana kita nak go penetrate kita punya market. So sebelum ni katalah kita dah buat 5-6 tahun kan, daripada advisor, takaful advisor kepada panggil apa, far, berkemungkinan kita punya hot dengan warm market tu dah habis. Jadi pada saya secara personal, kalau kita melakukan aktiviti branding, marketing, tak kisahlah macam mana pun, secara direct approach ke, secara online dan sebagainya, kita senantiasa akan ada, permanently akan ada hot dengan warm market, boleh faham? Kalau kita tak buat aktiviti branding, marketing, ataupun prospecting, yang mana kita hanya berharapkan, kalau kata dulu kita ada kawan 100 orang, lepas 5 tahun tak berkawan kawan lain, memanglah hot dengan warm market akan jadi dekat cold market, betul ke tidak? Jadi aktiviti yang berterusan tu akan menjamin menjamin yang kita akan sentiasa ada hot dengan warm market tadi. Jadi kalau yang buat online dan sebagainya kan, so grow your followers, your online presence dan sebagainya, tetap akan ada orang yang masuk dalam kita punya at least warm market tu. At least warm market. Jadi it's a future. Less competition. Kemudian dapat access to many instruments, so that kalau orang lain ada satu kelebihan, kita ada 10 kelebihan. Jadi no brainer lah kalau nak berjaya tu. Tapi kalau belum berjaya, mungkin ada benda yang kita kena betulkan, ada skru yang longgar, ataupun maybe bila kita rebalance strategi ni, mungkin kita ni mungkin lah, maknanya telahan-telahan kita, mungkin kita terlalu mengejar banyak benda tanpa fokus pada satu benda yang kita boleh capai secara solid dulu. Dan benda itulah sebenarnya persoalan ataupun topik yang diminta untuk kita bincangkan pada pagi ni. So witness regulation, so ni dah okey dah sebenarnya. Walaupun antara regulation yang saya belum dapat confirm lagi sama ada betul datang daripada bank negara ataupun tidak, iaitu social media punya reporting. You all ada dapat kan daripada PMB, daripada HMT ada dapat, tak ada kan? Maknanya you punya account social media kena report. Saya baru kena. Saya Baru kena pilih. So yang bahagian investment, pilih semua ni memang kita dah tahu dah. Dekat bahagian takaful tak ada kan? Tapi yang HMT tak ada kan? Jadi khabarnya kata daripada BNM minta, tapi tak ada pekeliling pun diberitahu. Jadi telahan saya hanyalah daripada Philip saja. Maybe tak tahulah nak menjaga dia punya apa, tak sure lah. Jadi itu antara mungkin regulation. Jadi sebelum ni tak ada isu social media nak cakap apa, cakap je lah. Cuma tak sure lah 2-3 bulan ni ada social media declaration. Siapa yang berlesen dengan Philip,
maka diminta untuk declare. Saya tak hantar. Sampailah mungkin terlalu dia suruh sangat, saya akan tanyalah mananya circular daripada BNM. Because I think this one actually temper my human rights. Betul tak? How dare you monitor my online punya ni kan? Kita punya, faham tak? Tak pernah yang Saya pun tak hantar. Tapi Tak setuju. my point is, how dare you want to supervise ataupun policing kita punya aktiviti sosial, sebab ni sosial media. Kemudian kita agent you je, kita bukan staff you. Kan? Untuk yang agensi punya ni kan. Staff boleh pay PF lah. Kan? So I mean that's really macam apa, I'm not sure dia ada akta yang mana atau agreement yang mana yang membolehkan dia nak monitor kita sampai tahap tu. Betul. Kemudian dia punya monitoring tu pun sangat-sangat tak masuk akal. Contoh sekarang ni saya pergi ke Honda SC, tak boleh tulis nama SC langsung, padahal saya masukkan service center, bukan security commission. Kena cukup, kena. Ada tapi tak adalah yang ayat yang saya cakap tadi. Taklah exactly macam yang saya cakap tadi. Tapi lebih kurang dia punya absurdness dia macam tu. Ni ayat ni tak boleh, ni perkataan ni tak boleh, ni short form tak boleh. Dia dah jadi satu hal pula jadi polis sosial media. So kat situ maknanya saya nak beritahu pada you all yang stand saya, ini peribadi, yang saya rasa kita tidak boleh dimonitor sebegitu rupa. Dan dia mesti macam prinsip ekonomi laissez-faire tau. Laissez-faire ekonomi maksudnya macam dekat Europe dan juga kat US. Dia orang ni ekonomi ni buat je dulu, kalau ada keburukan baru dia cegah. So dia bagi kebebasan macam tu. Jadi macam US kan, kewangan kan. That's why dia orang banyak broker, banyak fund manager dan sebagainya, sebab create dulu, ada masalah baru dia punya SEC yang akan monitor. Tapi kewangan kita dekat dalam Malaysia ni lain. Kita hanya boleh buat apa yang SEC dan BNM luluskan sahaja. Bukan buat dulu baru regulate. Tapi di luar buat dulu baru regulate. Sebab tu kripto semua dah bercambah, baru SEC nak regulate. Kan? Yang sekarang ni kononnya adakah dia equity ke tak equity kripto ni kan? Sebab dia memang buat je dulu. Sebab kerajaan tak boleh nak halang kreativiti orang. So dia apply prinsip, kalau kata prinsip usul fiqh tu kan. Kalau bahagian yang muamalah ni kan. Bahagian muamalah adalah semua benda adalah harus kecuali ada dalil mengatakan ia haram. Itu muamalah. So pada saya kenalah tu dekat barang. Anything sebenarnya harus kecuali ada dalil kata dia haram. Adapun bahagian ibadah, benda-benda ritual, benda ritual, semua benda adalah haram dulu semua. Kecuali ada dalil kata boleh buat. Sebab tu tak ada innovation dalam bab ibadah. Rasa-rasanya sebab niat yang baik, nak solat fardu 10 kali sehari semalam. Tapi niat baik, tak boleh sebab apa? Apa yang kita nak innovate tu ialah haram, kecuali ada yang Nabi kata boleh buat. Itu kena faham bahagian ibadah dan juga bahagian muamalah. Muamalah ni buatlah, nak buat pun. Tapi kalau ada dalil kata haram, baru kita haramkan. Jadi yang bahagian regulation tu, jadi social media regulation ni, dan frankly maknanya apa yang maybe email-email yang diberikan tu maybe pada saya tak solid lah nak monitor kegiatan kita kan. Sebab kita bukannya kita macam 100% under dia kan. Jadi bukan kata you all jangan hantar tetap hantar lah. Tapi we must find a way macam mana nak lessen the media punya scrutiny terhadap kebebasan kita. Kalau betul kita buat salah, tak apa, silakanlah silakan
hukum ke ataupun buat penalti ke apa, tapi janganlah sampai dictate apa yang kita nak tulis kan. Okay? Jadi untuk you all tak ada apa-apa benda serius sangat, tapi untuk saya yang sampai kena saman ni, okay? Maybe sangat-sangat saya terkesan lah kalau tak boleh cakap apa-apa tu. Okay? Ataupun mungkin di pihak-pihak syarikat mana yang kita kita platform ni, maybe dia terasa lah apa impact dia kalau kita kena. Okay? Tapi branding kita, okay, all this while pun, mana ada saya letak apa-apa nama Philip sangat pun, betul ke tidak? Okay? Jadi patutnya tak ada isu untuk dia, walaupun kita ada lesen, partial lesen dengan dia. Okay? So I guess itulah dia regulation, regulation kita ni yang memang agak tight, kemudian agak slow. Okay? So baru ni saya ada present tentang single license regime, okay? FAR dengan FPR. Okay? So dia announce 2021, okay? Tapi benda tu target untuk implement 2026. Okay? 5 tahun. Lama dia minta kan, orang dah tak buat dah. FP ke apa semua benda kalau menunggu. Okay? That's why untuk perjuangan yang nafas panjang ni, kita kena ada strategi yang so that kita survive. Saya kalau macam on social media kan, memang sentiasa letak FPR Securities Commission, memang terang jelas dan nyata, because I want to differentiate. Hashtag apa? Bukan hashtag pun, kan nama and then for FPR kan. Sebab my circle selalu question, you financial planner, apa beza you dengan agent AIA? So sebab tu kita letak Securities Commission. Kan? So bos punya komen apa? Saya punya position, okay, sebab kita memang berlesen, kita kena beritahu pula. Cuma ni yang dimonitor yang yang diorang ni tak tahulah, maaf setakat butthurt sangat ni tak tahu pasal. Dia yang terlebih-lebih monitor. Dan memang kita ada approved by bank negara dan kita beritahu, dan benda tu pun nak wal-walkan kepada masyarakat semua yang kita ni lah, jangan dengar yang janggut the bonding, jangan dengar tu kita. Maknanya secara subtle kita nak beritahu, you have to listen to us. Okay, orang bertanya, why we have to listen to you? Because we are approved by bank negara, we are approved by license by Security Commission. Kita kena beritahu benda tu. Okay? Tapi kalau benda tu pun tak boleh, janganlah kau tak buatkan marketing untuk aku. Contohnya kan, kemudian nak monitor lebih-lebih pula. Okay? Jadi itu yang saya punya stand yang sangat-sangat tak setuju tu. Okay? Sebab kalau kita nak benamkan kemungkaran yang ada dekat masyarakat awam ni, okay, kita kenalah jadi yang dominan, betul ke tidak? Okay? That's the essence of amar ma'ruf nahi munkar tu. Okay? Ma'ruf tu bukannya benda baik tau sebenarnya. Ma'ruf tu benda yang normalize. Okay? Kata ma'ruf tu benda yang arif, orang dah normal dah buat benda tu. Dan benda yang normal sepatutnya benda baik. Balance lah. Patut nama kolom dalam makruf tu memang balance. Balance. Get that. Yes. So secara makrufnya dan benda ni ialah fitrah manusia, benda yang common diterima mestilah benda yang baik. Okay? Sebab tu dia panggil amar makruf nahi mungkar kan. Okay? Tapi maksud makruf tu tak semestinya baik lagi, tapi benda yang di commonly known, benda norm, normalize. Dan benda yang normalize ni, norm ni patutnya benda yang baik, betul tidak? Sebab tidak boleh bersetuju satu-satu perkumpulan tu atas benda-benda yang buruk. Tak berapa logik kalau kata sekumpulan tu bersetuju atas satu benda yang buruk. Dia mesti atas common punya interest yang good principle, betul ke tidak? So tu kira maksud loose dia lah. Okay? So kalau kata contoh macam sekarang yang berlaku, Palestin kena serang kan. Okay? So masyarakat dunia secara umumnya tak boleh terima orang bunuh bayi, betul ke tidak? Itulah benda yang makruf ni. Melainkan dia ada political punya benda sikit, ataupun mangsa tu yalah maybe perbezaan agama ke dan sebagainya, Islamofobia ke, ataupun dia punya
awet Arab dia reject dia ke, contoh kan, personal punya factor ke, okey itu tak apa. Tapi secara umumnya membunuh orang tu memang dibenci, ditegah. Okey. Jadi tu benda yang mungkar kan. Jadi Syekh Ma'ruf ni orang suka benda-benda yang baik. Okey. Jadi untuk kan, so as long as tak ada apa-apa amaran yang direct ni, yang dikata spesifik yang mana, okey. Asalkan jangan misleading okey, asalkan jangan misleading. So silakan beritahu. Sebab kita kena apa? Kibarkan panji kebaikan Irfa' li khairi raya. Itu prinsip-prinsip dalam muntalaq. Tapi anda tahulah, okey. Maknanya untuk kita sebarkan kebaikan, dan memang benda ni adalah benda yang common untuk manusia, sebab maybe 10% je orang yang sanggup ke depan, betul ke tidak? Daripada population 1/10 saja yang sanggup ke depan. Yang lain tu maybe tunggu orang, okey, ataupun takut dan sebagainya. Jadi menjadi tanggungjawab lah kepada yang 10% ni, untuk kibarkan panji supaya orang-orang baik nampak. So kibarkan panji kebaikan ni maksudnya hendaklah ada segolongan daripada kita ni yang kena stand out, kemudian kata apa yang dia nak perjuangkan, kibarkan panji, orang nampak, maka orang baik akan berkerumun dekat panji-panji ataupun bendera tu untuk sama-sama berjuang. Jadi kat luar sana ramai orang tak suka scammers, ramai orang tak suka misleading dalam industri, ramai tak suka promotion takaful yang fear mongering apa semua benda ni kan. Jadi kita kena jadi orang yang mengangkat panji tu, so that orang kan boleh ikut kita. Sebab ada orang mungkin ini tak betul ni, tapi nak buat macam mana ni tak tahu. Kemudian dijumpa orang yang wah ini tegar ni, aku akan follow dia. So kita kena teruskan benda tu, so that orang boleh tahu siapa dia yang FPR, licensed by SC, siapa dia FAR yang approved by Bank Negara, siapa dia yang bersama dengan TSI, insya-Allah ada isu-isu ataupun practice pelik-pelik dalam dalam kumpulan ni. Kemudian always yang strength tu kan, future minded, forward vision. Okay, so I think that's all untuk ini. Recap pun jadi satu. Okay, next tengok. Okay, yang ini yang saya cadangkan kalau kita nak fokus yang mana, so saya panggil dia sebagai effort income optimization matrix. So apa maksudnya? Kerja banyak dengan return income yang kita dapat. So kalau kita familiar dengan risk and return, kalau risk and return punya graph ataupun chart atau matrix, so the higher the risk, the higher the return, betul? Kemudian kita tahu modern portfolio theory, kita tahu apa yang sharp tu, asset pricing model. Jadi kita punya target ataupun common punya target adalah untuk maximize return dan minimize dia punya risk, betul ke tidak? Jadi konsep yang sama, kita nak maximize income dengan minimize effort, betul? Jadi kalau tengok kat sini, belah sana adalah income, yang bawah ni adalah kita punya effort ataupun skill ataupun knowledge. Basically kita nak yang mana? Kita nak yang low effort, high income. So ini cadangan berdasarkan pengalaman. And by no means benda ni adalah benda yang bukan. By no means dia irrefutable. Maknanya benda ni boleh dipertikai, tapi benda ni adalah konsep yang dicadangkan. Boleh faham Maknanya mungkin you punya experience kata tak kaful lah sebab well, it's up to you. Tapi daripada saya yang buat semua benda ni, kita tangan dua je contohnya kan. Kita nak fokus dua je contohnya kan. So kita pilih yang mana, kalau boleh cadangan macam mana modern portfolio theory to maximize return and minimize the risk. Tapi ada orang cakap, no, aku tak nak minimize the risk. I want to get highest return as possible. Maknanya tak kisahlah kalau highest effort ke highest tak kisah. Yang penting boleh
boleh nail paling banyak income. Ada orang macam tu. Cumanya dari segi orang cakap akademik, panggil apa, secara psikologinya, lebih baik kalau panggil apa, maximize the y-axis and minimize the x-axis. Tapi ada orang kata tak nak, I want high risk, high return. Sebab dia nakkan sehari 30%. Risk macam mana pun tak kisah lah, janji 30%. Sebab kalau dia nak optimize return dengan risk, maybe dia boleh dapat 10% je sehari, bagi contoh. Tapi dia tak nak 10%, dia nak 30% juga. Risk tak kisah. Boleh faham maknanya? Kalau kata kita study apa modern portfolio theory ataupun modul 3, tanya apa kelemahan ataupun kekurangan modern portfolio theory. Modern portfolio theory, dia assume semua orang adalah risk averse. Boleh faham? So bila semua orang adalah risk averse, jika ada benda yang return tinggi pun, dia akan ada tendency untuk minimize the risk. Meanwhile, bukan semua orang macam tu, betul ke tidak? So itu adalah kekurangan ataupun assumption modern portfolio theory. Rasa macam nak belajar balik je apa modul 3 Oh ni rupanya. Kan ada soalan apa daripada 1 2 3 4 kan. What are those other assumption of modern portfolio theory? So ada nombor 1 tu assumption that all population is risk averse. Apa benda maksudnya ni? Apa benda maksudnya? So dah explain tadi lah itu dia. Tu. So they trying to optimize the highest return dengan the lowest risk. Jadi dengan konsep yang sama, saya cuba tabulate secara conceptual effort income tadi. Jadi dari segi effort untuk close takaful, disebabkan takaful ni adalah benda keperluan untuk 99% population, sebab yang kalau meninggal yang jenis makan beberapa keturunan tak habis ni sangat-sangat limited. Kemudian kalau masuk hospital tu hospital dia punya, ataupun tak kisah dia okey je untuk mati bila-bila, semua yang cover. So golongan yang macam ni hanyalah 1% ataupun 0.05% saja. Maka produk takaful ni memang sebenarnya untuk semua population, almost all population. And then walaupun yang 1% ataupun 0.01% ni tak perlu pun takaful, tapi the paradox, paradox ialah mereka lah yang tak nak bayarkan duit sendiri yang still ambil. Boleh faham tak? Jadi sebenarnya takaful ni lah untuk 100% of the population, melainkan orang teori konspirasi, anti-back Islam dan juga flat earth. Melainkan orang-orang yang macam tu. Sebab yang tu cubalah berhujah dengan dia pun dia takkan terima kan. Takaful, backdoor riba. Habislah. Yang tu memang tak mangkal saman. Okay? So, any objection or discussion on this? Okay, ini untuk initial, maknanya macam phase 1. Mana anda baru nak cuba atau baru nak bermula, maka inilah dia maybe reference. However, we know that the moment kita dah master dengan benda tu, benda tu memang kita punya bread and butter, kita memang petik je bahagian-bahagian ni, memang kita dah pakar. So semua benda ni dah tak valid, sebab the moment kita pakar dalam satu-satu ni, memang kita dah laser fokus dekat tu je. Yang paling senang kita buat duit, betul ke tidak? Boleh faham maksud saya? Boleh? Faham? Kita tak faham? Okay, masa awalnya, ataupun kita baru nak mencuba-cuba, mesti matrix ni betul, valid. Tapi katalah kita macam pedulikan apa ni, contoh kan,
Kemudian kata saya nak pilih comprehensive financial planning juga. Okay, yang ni. Comprehensive financial planning maksud di sini adalah memang nak buat yang 5,000 punya dokumen tu. Kita kata apa? Persetankan semua benda-benda yang lain. Contoh kan? Saya nak buat ni je. Okay? Salah tak? Tak salah. Okey. Kemudian dia nak buat ni je. Kemudian dia start branding dia holistic financial planner. Dia buat ads, okey. Kemudian dia buat prospecting. Dia buat betul-betul ada template cantik-cantik dia punya. Dia guna goals mapper ke apa semua, maknanya dia punya dia punya strategi dia memang fokus kat situ. Dia buat. Dia buat sampai 1,000 jam. 1,000 man hours dia buat untuk buat financial planning sahaja. Okay? Kemudian orang memang dah kenal dia buat benda tu. Dia pun dah tahu lubuk-lubuk dekat mana nak dapat klien macam tu. Okay? So dia akan barat benda ni dah tak apply untuk dia, betul ke tidak? Sebab dia sendiri tahu selok belok macam mana nak buat duit dengan benda tu. Okay? Dia ada tahu market dia sendiri kat mana. Dia tahu cara dia macam mana. Okay? So yang itu tak ada masalah. You dah tahu the game dia macam mana. Oh, even macam bisnes lah kan. Saya tak tahu pula boleh kaya kalau buka kilang buat lace je. Ini berkaitan isu semasa lah. Ada orang kilang jahit pukal. Benda tu no brainer lah, faham kan? Kemudian dia jahit pukal tapi dia ada supplier yang buat lace sahaja. Yang dia tak bayar tu. Itu yang termasuk dalam isu tu. Dia kilang tu buat lace sahaja, lace. Semata-mata buat lace sahaja. Dah boleh kaya. Kita kalau awal-awal tengok nak memilih, kata nak masuk bisnes kan, takkan kita terus pilih beli kilang lace, betul ke tidak? So, you get my point? Cumanya kalau kita ni baru nak masuk bisnes, tengok kita tak faham lagi bisnes tu, industri sektor tu macam mana, takkan terus pilih lace, betul ke tidak? Mestilah buat semua dulu. Mula-mula buat kain jersey dulu kan. Sublimation apa nama? Baju-baju yang macam tu senang jual, buat topi ke, buat baju-baju corporate, Kemudian dah masuk dalam industri, rupanya dah tahu dah lubuk-lubuk supplier ke, lubuk-lubuk market kat mana. Kemudian beberapa ketika rupanya yang paling underserved adalah lace. Dah tahu dah, okey, daripada aku compete dekat TikTok tu, jual-jual tudung-tudung dengan semua orang, kenapa aku tak supply daripada dia orang ni lace? Bagi contoh. Itu setelah kita dah masuk, betul ke tidak? Jadi nak memahamkan you all benda ni, inilah dia waktu awal ataupun kita nak cuba jaga reference point. But the moment let's say you pilih satu yang memang you punya expertise, tak ada dah isu you tak boleh maximize income kat situ. Nak FP saja. Ataupun apa? Nak rekrut saja, rekrutmen saja. Kan senang tau rekrut. Nak daging je. Nak rider. Kemudian nak kekalkan orang untuk produce. Kan? Ada bunyi. Yang kan senang, mana ada kerja senang? Kalau kita rasa kita je kerja susah, maknanya kita belum buat banyak kerja lagi. Belum buat banyak kerja. So, dan secara reference point ni, maybe kita dah, maybe ada yang tadi ni kita follow, kemudian kita dah cuba, kita buat takaful, kemudian dah okey lah, dah ada base, dah okey, income dah steady, kemudian kita nak go investment pula, ataupun kita memang total investment, kemudian kita supplement dengan takaful, along the way. Kalau boleh kita jaga dua benda tu ataupun tiga benda dengan wasiat hibah sekali. Yang penting kita ada satu pasak yang memang yang solid akar dia tu. Jangan belum kuat lagi, kemudian kita spend masa untuk benda-benda yang lain nak diversify. Bagi contoh kita dalam financial industry sebagai contoh kan, financial industry, so by right fokus je lah benda-benda financial solution, betul ke tidak? Tiba-tiba nak jual penapi air, contoh, ataupun
buat apa produk lain lah bagi contoh. Okay. Tapi tak salah. Okay, tak salah. Okay. Ataupun mungkin kita telah bermula dengan benda-benda yang macam tu. Okay. Sebab kita maybe ada husband and wife dan sebagainya. Okay. Yang husband kita ke wife kita ke maybe dia punya area dia bahagian jual-jual benda-benda direct selling yang apa yang senang nak close macam apa yang MW apa semua ni. Tak ada masalah. Okay. So husband and wife fokus dua benda. Okay. Okay. Bagi industri yang berbeza. Okay. Maksud saya yang kita ni bila kita buat ni supaya tak lari jauh sangat. Okay. Adapun kalau kita memang dah tahu macam mana nak jaga, tidak ada masalah. Boleh faham maksud saya? Cuma secara strateginya kat situ kita mesti pasakkan core business kita apa sebenarnya. Yang betul-betul mendatangkan income, yang kita ada passion ke atasnya tu apa. Dan tidak menidakkan apa-apa effort kita yang lain. Boleh faham maksud saya? Sebab ada nampak ada nak jual kereta pula. Sebab maybe ada apa dah ada minat ada minat dengan dengan otomotif dan sebagainya, jual recon dan sebagainya, apa-apa pun kita tak pernah detail orang kan, tapi sebagai I think principle, kalau you nak survive dalam dalam kita punya financial industry ni, fokuslah benda-benda financial, kemudian bila kita zoom in lagi, make sure kita ada satu benda yang memang solid, generate income untuk kita, be it unit trust ke, be it investment punya products ke, be it tengah full ke, be it tengah full HMT ke, be it FAR ke, ataupun PMA dan sebagainya. So bila ada banyak ni, macam mana cara untuk kita fokus lah, bukan fokus, macam mana kita nak mengharmonikan semua benda ni, sebab nak tak nak sebagai financial plan ni memang banyak benda kita buat, betul ke tidak? So itu perlukan minda pengurusan, minda ataupun skill, kemahiran menguruskan diri kita, how to manage ourselves. So it comes to the next one, which is Tuan Syafiq kita, bukan ni habiskan sekejap. Ni tak apa. Habis. Buka the next punya material yang kita nak present. Katanya kalau yang kelas-kelas mengajar-mengajar tu sekali dalam metric tadi ya? Tak. Yang tadi tu lebih kepada Product services. Services and product lah. Kalau buat kelas-kelas tu kira Activity nak close apa? okay. Activity nak close apa? Okay. So ada banyak benda yang kita nak jaga, betul ke tidak? Ada yang core, ada yang tak core. Ada yang dah berjaya, ada yang belum berjaya. Dan sebelum ni pun dah pernah dikongsikan pun benda ni. Tapi why not kita go through lagi. Ada yang belum pernah dengar, ada yang dah dengar tapi tak berapa faham. But I think the one yang memang simple untuk kita understand, kemahiran mengurus. Kemahiran mengurus ataupun kemahiran menjadi manager yang bukan setakat menguruskan kerja tapi menguruskan manusia sekali, menguruskan tim. Balik dia tanya macam mana nak delegate kan. So antara benda-benda yang menyebabkan kenapa saya pilih konsep ataupun topik ni lah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Alright, so konsep 1 minute 1 minute manager. Tak silap saya buku ni tulis dekat 30 tahun lepas. So dah lama sangat. Jadi prinsip-prinsip, topik-topik pengurusan kalau belajar MBA tu, ya Allah ya Rabbi, bersepah banyak. Jadi nak kongsikan MBA dalam masa 1 jam memang agak payahlah. Jadi kita ambil yang 1 minute punya. Hopefully dalam 1 minute kita boleh faham. Jadi secara asasnya 1 minute manager ni ada 3 kemahiran tau. 3 kemahiran. First adalah goal setting. Yang kedua adalah praising. Yang ketiga adalah, yang kedua praising, yang ketiga adalah reprimand. So goal setting, kita setkan kerja apa yang kita nak buat pada diri kita dan juga kepada tim kita kalau ada.
Okay. So goal setting. And then this goal setting, okay, mesti nak tak nak KPI based. Kena ada performance indicator kita nak capai apa. Okay. As simple as kalau kita secara peribadi in term of numbers, berapa polisi nak close sebulan, ataupun berapa kita punya FY